Sekarang ni kita masuk segmen politik. Ini yang tak seronok. Saya semalam bercakap kalau boleh tak hendak kita bercakap politik. Tapi rupanya saudara, hari ini dapatan saya masih lagi ada pihak-pihak yang tak senang. Sebab itu saya melihat bahawa ada kenyataan bahawa kerajaan ini dikatakan hampir pasti akan jatuh seandainya Datuk Seri Zahid Hamidi dikalahkan dalam pemilihan Presiden UMNO nanti. Saya dah cakap semalam kemarin, dengan keadaannya UMNO Barisan Nasional 30 kursi ini adalah sesuatu kekuatan kepada kerajaan hari ini. Kalau 30 ni lari ke pihak yang sana, maka ini dalam kedudukan yang fragile, yang rapuh. Saudara, ini keadaannya. Saya bukan untuk menakut-nakutkan, tidak. Tetapi saya mendapati bahawa adanya sekarang ni usaha sedang dilakukan oleh mereka mencalarkan imej Presiden UMNO dengan harapan mereka mau menawan rumah UMNO. Itu keadaan saudara. Sebab itu saya dengar juga kenyataan daripada pimpinan PAS yang secara lantang mengatakan kerajaan perpaduan ini boleh bertahan 2 tahun saja lagi. Ada pula lagi pemimpin daripada Perikatan Nasional boleh kata 4-5 bulan lagi akan berlaku. Jadi apa hal ni? Sebab itu saya katakan, kenapa diwujudkan suasana begini di saat rakyat masih terbeban? Pimpinan negara sedang berusaha untuk mengatasi masalah. Saya mengharapkan agar warga semua cerahkan fikiran kita. Orang macam ini sepatutnya kita ketepikan. Memang saya tahu ada tim diwujudkan sekarang ini. Tadi saya berada di rumah UMNO. Saya mendengar kawan-kawan bercerita, ada 3-4 orang makdum-makdum yang masih lagi menjalankan gerakan untuk menjatuhkan Presiden. Matlamatnya lain tak ada. Mereka mau menawan jawatan Presiden ini kerana dengan itu mereka mau menawan Putrajaya. Ini keadaan sebenarnya saudara. Bukan soal Datuk Zahid Hamidi seorang secara peribadi, bukan. Sebab itu usaha melakukan smear ataupun fitnah memburuk-burukkan Datuk Seri Zahid Hamidi berlarutan. Masih lagi berlaku. Masih lagi ada seruan kena berundur lah dan sebagainya. Yang saya heran, cuma pada Datuk Seri Zahid Hamidi seorang saja. Tidak pada Ismail Sabri. Tidak pada Syamuddin. Tidak pada Khairi Jamaluddin. Cuma Presiden. Kenapa Presiden? Kerana beliau yang orang bertanggungjawab untuk mewujudkan muafakat hingga menghasilkan kerajaan perpaduan. Ini perlu saya menjelaskan. Saya saudara, sekarang ni ada tim. Memang kita tahu dulu diwawarkan kononnya yang akan menentang Datuk Seri Zahid Hamidi adalah tim Datuk Ismail Sabri. Tapi sejak beliau tidak lagi jadi Perdana Menteri dan tiada lagi jawatan dalam kabinet, nampaknya akhir-akhir ini kita lihat ramai penyokong-penyokong Datuk Seri Ismail Sabri telah pun U-turn, beralih angin dan tidak lagi bergerak aktif sebagaimana dulu. Tetapi, ini saya nak jelaskan saudara, sebagaimana tulisan saudara Bakhtiar Omar yang saya baca dalam MyTV Online, ada kebenarannya saudara. Menurut saudara Bakhtiar Omar, betul ada saudara bahawa sudah ada pihak-pihak yang mula mewujudkan isu pemilihan UMNO yang dijangka berlangsung tahun hadapan dan ura-ura susunan pencabar bagi setiap jawatan dalam UMNO. Saudara jangan lupa pada 13 bulan ini UMNO, 13 Januari saudara, UMNO akan mengadakan perhimpunan agungnya yang tertangguh. Saudara, selepas itu akan ada musim pemilihan parti UMNO dalam tempoh 5 bulan. Sebelum itu ada pilihan raya negeri yang tertangguh juga. Jadi kita akan melalui 2-3 fasa. Fasa pertama, perhimpunan agung UMNO pada 13 Januari. Kemudian saya diberitakan besar kemungkinan Januari, Februari, Mac. Antara Mac ataupun April. Maka 6 buah negeri yang tidak mengadakan pilihan raya negerinya akan mengadakan pilihan raya negeri secara serentak. Tentulah UMNO Barisan Nasional akan masuk dalam gelanggang untuk menawarkan calon-calonnya untuk dipilih sebagai ahli Dewan Undangan Negeri. Dalam tempoh begitu juga, maka akan diadakan 2 bulan lepas itu akan diadakan pemilihan parti. Dan ini saudara,
Yang agak menariknya, sebagaimana ditulis oleh saudara Bakhtiar Omar daripada MyTV Online tu, dia kata perhatiannya ialah jawatan Presiden. Dan sudah wujud satu tim yang menyebut namanya sebagai tim KJ. KJ itu Khairi Jamaluddin. Tetapi mereka tidak menolak Khairi Jamaluddin sebagai calon. Orang lain, ini mereka bersembunyi di belakang nama KJ. Memang semua tahu bahawa dalam pemilihan parti dulu, 3 orang bertanding menawarkan diri jawatan Presiden, iaitu Datuk Seri Ahmedi, yang bawa Mulia Tengku Razali Hamzah dan Khairi Jamaluddin. Saudara, tapi yang sekarang ini diwujudkan, dikehadapankan tim KJ dan ada broker-brokernya. Adalah difahamkan, kata saudara Bakhtiar Omar, difahamkan jenama tim KJ ini tidak membawa nama KJ, tapi hanya digunakan untuk mengalih perhatian ahli UMNO. Tim KJ ini merupakan sebahagian daripada perancangan asal untuk mengambil ahli UMNO dari kumpulan tertentu. Dalam UMNO, bukan dari luar UMNO, yang dalam UMNO, saudara. Ini kononnya untuk merealisasikan niat atau alasan untuk meremajakan UMNO. Sebagaimana kita tahu, saudara, jawatan Presiden merupakan impian bagi sebahagian orang pihak tertentu. Memanglah, ini bukan mudah untuk diperolehi jawatan Presiden ni, saudara. Tetapi ada pihak yang begitu mengidamkan jawatan Presiden. Jadi kontroversi, konflik, perpalahan, perpecahan dan sabotaj sedang pun melanda UMNO dalam isu untuk perebutan pertandingan ini. Sebab itu, saya sekali lagi menyeru pada Presiden dan pimpinan Majlis Tinggi UMNO. Cukup-cukuplah kita membiarkan UMNO ini berada dalam keadaan yang parah. Tindakan serius mesti diambil. 3-4 malaun yang ada tu kena disingkirkan. Selagi mereka berada dalam UMNO, selagi itulah mereka akan mengulurkan ghamimah politik yang matlamat lain tak ada. Untuk mencalarkan imej parti, mencalarkan imej Presiden. Yang saya bagi tahu, saudara, mereka merasakan orang yang bertanggungjawab untuk tidak memungkinkan Perikatan Nasional berada di anjung kuasa disiplin perdana adalah Datuk Seri Zahid Hamidi. Saya agak terperanjat dan amat memeranjatkan apabila saya membaca laporan daripada berita harian online yang hari ini menyebut bahawa harga telur import grade C, bukan apa sahaja, grade C, saudara, harganya adalah 50 sen sebutir. Lebih mahal daripada telur grade A tempatan. Malahan saiznya juga lebih kecil dari grade C tempatan. Jadi dalam keadaan begini, saya nak bercakap pada Abang Mat. Kalau saudara Abang Mat sabu, jangan buat lawak. Telur import lebih mahal, grade C 50 sen sebutir. Dan lebih kecil daripada grade C. Sedangkan grade A kita pun taklah sampai 50 sen. Dan saya harap perkara ini, persoalan ini dapat dikaji. Sebab itu, Tokeh, tuan punya Maidin, dia dah bercakap. Kita bercakap soal import, jadi pastikan kawalannya. Sebab kita sebenarnya pengeksport. Jadi Pamat kena buat kajian balik. Apabila saya melihat laporan daripada berita harian online. Jadi saudara, kita pastikan carilah barang tempatan. Anak-anak, barang tempatan lebih murah dan lebih baik, saudara. Memang sukar untuk dapat, tapi saya haraplah agar Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna dapat melihat isu ini. Bagaimanapun saya melihat satu sekretariat. Ini tujuan untuk menangani derita rakyat. Saya difahamkan bahawa satu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN bersama Kementerian Ekonomi, dikabarkan akan menubuhkan satu sekretariat tetap bagi menangani isu kos sara hidup rakyat. Terima kasih dan tahniah. Percepatkanlah. Jangan hanya buat pengumuman. Kita tak mau dengar pengumuman saja yang enak-enak. Kita nak tahu itu realiti. Bilakah sekretariat ini dapat terlaksana? Sebab menurut Datuk Salahuddin Ayub, sekretariat itu akan merangka pelan tindakan komprehensif. Merangkumi pelan jangka pendek dan jangka panjang bagi menangani isu makanan dan harga barangan. Ya. Jadi perubahan sekretariat itu katanya turut dianggotai oleh Menteri Ekonomi, Saudara Rafizi Ramli, dan Kementerian Pertanian, bagi Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan,
Kementerian Pengangkutan, Kementerian Pembangunan dan Kerajaan Tempatan KPT dan 11 kementerian yang ada dalam Majlis Tindakan Sara Hidup Negara. Jadi saudara Datuk Saifuddin Nasution, saudara Salihuddin, laksanakan secepat mungkin. Tak boleh hanya membuat pengumuman saja. Saya melihat juga bagaimana hari ini dalam usaha menangani kehidupan rakyat yang semakin tertekan oleh kenaikan, macam contohnya kenaikan ini penggunaan internet dan sebagainya. Saya terima kasih kepada saudara Fahmi Fazil yang telah mengumumkan bahawa kerajaan akan memperkenalkan pakej perpaduan prabayar internet dengan harga lebih murah, iaitu RM5 sebulan yang akan berada di pasaran mulai Februari nanti. Cepat sikitlah saya kata, jangan tunggu lama-lama. Kita tak mau lagi buat pengumuman, tunggu sebulan, 2 bulan, tak sabarlah. Apa yang perlu dilakukan, disegerakan, perlu disegerakan. Saudara Wabi Fahmi. Sampai itu, saya juga berterima kasih kepada Menteri Sumber Manusia, V. Siwarakumar. Dia kata penguatkuasaan pindaan Akta Kerja 1955 yang ditangguhkan sebelum ini bakal dilaksanakan bermula 1 Januari. Ini kita suka dengar. Mana lebih kurang lagi 6-7 hari lagi, maka Kementerian Sumber Manusia di bawah pimpinan V. Siwarakumar sebagai menterinya akan melaksanakan penguatkuasaan pindaan Akta Kerja 1955. Pertama sekali, iaitu cuti bersalin. Dia sampai ke 98 hari. Setiap isteri yang bersalin, mereka berhak untuk diberi cuti berbayar. Gajinya cuti selama 98 hari. Kalau 98 hari, 3 bulan lebih lah. Kalau kita, orang Melayu kita ni, asalnya bila berpantangnya 100 hari. Di samping itu, tempoh bekerja pula. Pengurangan waktu daripada 48 jam kepada cuma 45 jam. Serta aturan kerja fleksibel untuk para pekerja. Tahniah kita ucapkan kepada Kementerian Sumber Manusia yang mengkaji permasalahan ini dan ini sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Konvensyen Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO. Dalam keadaan begini, kehidupan para buruh, kaki tangan dibela oleh kerajaan. Sebab itu saya katakan kerajaan menangani derita rakyat. Cuma kita mengharapkan jangan pula nanti dengan pemotongan ataupun waktu kerja, tempoh kerja yang pendek ini, output ataupun kualiti kerja yang diutarakan ataupun dihasilkan berkurangan. Ini tak maulah pula kita, saudara. Baik, saudara. Satu lagi pengumuman, saya ingin menyatakan bahawa Kementerian Wilayah Persekutuan memang sudah tiada. Apa yang berlaku sekarang ni, bagi anda berurusan dengan Kuala Lumpur, Dewan Bandaraya dan sebagainya, Kementerian Wilayah Persekutuan kini distruktur semula sebagai Jabatan Wilayah Persekutuan. Tidak lagi sebagai kementerian, tapi hanya Jabatan Wilayah Persekutuan dengan pentadbirannya di bawah Jabatan Perdana Menteri JPM dan diterajui oleh seorang ketua pengarah saja, iaitu Datuk Seri Rosida Jaafar. Tak ada lagi KSU, TKSU, tak ada. Cuma daripada kementerian jadi Jabatan Wilayah Persekutuan. Perkara itu dimaklumkan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali dalam Facebooknya sempena lawatan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Waktu tadi adalah sesi taklimat sebagainya, di mana saya difahamkan bahawa sebuah majlis diwujudkan, bukan majlis kerajaan saudara, sebuah majlis diwujudkan sebagai platform di antara pengurusan tertinggi Jabatan Wilayah Persekutuan dengan ahli parlimen mereka yang berada dalam wilayah persekutuan bagi membincangkan isu-isu kritikal serta cadangan pelaksanaan dasar pembangunan demi kesejahteraan rakyat khususnya di wilayah persekutuan. Jadi saudara tidak lagi berurusan dengan kementerian. Ini jabatan seorang ketua pengarah saja. Mudah-mudahan bolehlah satu proses perolehan dan sebagainya dapat dilakukan dengan segera. Itu berhubung dengan laporan tentang jabatan, tentang hak ehwal rakyat yang sedang ditangani oleh kerajaan perpaduan untuk menangani derita rakyat.